Okay. Alright. So hari ni guys, terlebih dahulu terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join kelas kita hari ni. Dan good job. Sebab apa? Sebab korang memang antara insan terpilih Sebab apa? Sebab bila kita buat kelas ni kan kadang-kadang kita tak tahu. Walaupun I nak pelankan lagu sikit. I nak pelankan lagu sedikit. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Kita nak masuk kelas tiba-tiba ada banyak halangan-halangan lain kan. Jadi tanya kepada semua, okey. Alhamdulillah korang masih lagi berkesempatan untuk join kelas amal kita hari ni. Alright. Tapi guys, sebelum kita nak mulakan kelas hari ni, jadi I nak buat sedikit pengumuman penting secara officially. Okey, secara officially dengan sini bye-bye guys. Ada benda penting, best gila untuk korang. Jangan dengar. Okey. Terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada kita semua. Tahniah kepada AA dan tahniah kepada semua orang. Sebab secara officialnya saya nak bagi tahu korang yang Komaru kita dah berjaya tumbuhkan. Alhamdulillah. Setelah kita dah tunggu hampir setengah tahun. Basically kalau korang join Marubozu lebih awal, mungkin korang tertunggu lebih setahun. Kita sebenarnya planning Komaru ni, ramai orang tanya, AA ni nak buat prank ke apa? Sebenarnya Komaru ni kita dah rancang daripada tahun 2019. Okay, 2019. The first initial kita nak buat Komaru. Tapi kita dah buat, lepas tu kita postpone, buat postpone. Dan kali ni kita push juga untuk siapkan koperasi tu. Dan Alhamdulillah kita berjaya siapkan Komaru ni dalam pada minggu lepas. Kita dapat tu. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okay. So, apa function Komaru ni? Ramai orang tanya kan. Jadi saya nak bagi tahu korang lah kan. Lepas ni apa yang kita akan buat, kita tengah collaboration dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kita tengah minta update daripada diorang apakah langkah seterusnya yang kita akan buat. Right, saya difahamkan kita kena buat annual grand meeting AGM. Saya akan buat pendaftaran ahli, lepas tu kita akan buat AGM, lepas tu kita akan buka akaun. Ataupun kita mungkin buka akaun dulu, lepas tu kita buat pendaftaran ahli, lepas tu baru kita buat AGM. Okay, jadi itulah lebih kurang proses flow dia lepas ni dalam masa 1 bulan. Okay, lepas tu apa yang kita buat, kita ada 2 initial project under Koperasi Marubozu Selangor Berhad. Ini adalah projek korang, bukan projek saya. Dengar sini ini bukan projek saya, ini adalah projek korang, which is saya akan guide korang macam mana nak buat bisnes tu. Jadi function saya cuma tolong. Dan profit daripada koperasi ni akan diagihkan kepada korang. Dan korang decide lah macam mana nak diagihkan tu. Jadi bukan saya yang ditentukan. Saya mungkin akan bagi final word lah, tetapi basically korang yang decide. AGM tu korang kena bagi tahu apa yang korang nak buat dengan duit tu. Bila dah profit every year, kita mungkin declare roughly about 10%. Okay, maksimum pun kita boleh dapatkan dalam 10% saja untuk dividen. Saya minta maaf, saya difahamkan daripada undang-undang kecil Suruhanjaya Koperasi Malaysia, maksimum kita boleh bagi maybe 10% sahaja. Dan kalau ada lebihan, mungkin kita akan bagi dalam bentuk benefit-benefit yang lain. So itu yang pertama yang korang kena tahu. Dan saya tak nak bagi tahu lagi secara official, tapi non-official kita ada 2 big project yang kita akan buat under Koperasi Marubozu Selangor Berhad. Yang pertama adalah kita akan buat kelas saham. Okay, so kelas saham tu apa yang kita buat adalah kita akan buat kelas saham untuk ahli-ahli koperasi di seluruh Malaysia. Alright, bukan saja dekat orang ramai, tapi kita punya target customer adalah dekat ahli-ahli Suruhanjaya Koperasi. Macam contohnya koperasi tentera, koperasi guru, koperasi tenaga nasional Berhad, koperasi Petronas. So diorang ni adalah orang yang mampu untuk berlabur. Okay, jadi kita orang akan buat kelas untuk diorang dan fees tu akan diberikan kepada you guys. Fees tu, okay, profit daripada fees kelas-kelas tu akan diberikan kepada you guys. Okay, jadi saya tak tahu nak cakap apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah insya-Allah kita merancang untuk buat vending machine. Ni dengar ni pun best. Yang tadi adalah active income. Alright, dan yang tu active income kita orang. Tapi untuk passive income, saya tengah plan untuk buat satu vending machine, alright, untuk koperasi ni bagi sewa kepada koperasi-koperasi yang lain. Contohnya koperasi tentera, diorang nak letak vending machine kita. Diorang boleh sewa dengan kita macam mesin Poway. Faham tak? Jadi setiap bulan koperasi ni akan collect duit daripada rental vending machine. Jadi dia beli vending, lepas tu dia bagi rental dekat orang lain. Dia beli vending, dia bagi rental dekat orang lain. Faham tak? Konsep dia macam tu. Jadi ada vending ni agak special sikit, dia bukan vending air.
Okay? Dia bukan vending snack ke apa semua, dia vending agak special. Apa pun nanti saya akan maklumkan kepada korang once korang dah jadi ahli koperasi. Dan contohnya katalah kita bagi sewa tu dalam RM500 untuk satu vending machine selama satu bulan. Contoh RM500. Katalah kita ada 1,000 vending machine, maksudnya collection korang adalah RM500,000 sebulan. Okay? RM500,000. Kalau katalah korang ada 2,000 vending machine, okay, diagihkan di seluruh Malaysia, koperasi sekolah kan, koperasi asrama lah apa semua tu kan, banyak kan, koperasi-koperasi kat luar kan, sebab kita collaborate antara koperasi tau. Bila korang dah koperasi, korang boleh collaborate dengan koperasi-koperasi yang lain. Vending machine tu boleh letak dekat asrama ni, apa nama, orang kata rumah-rumah dia orang ni, rumah-rumah dia orang banyak gila, korang tak boleh nak imagine terlalu banyak. Dan koperasi ni akan jadi one of the best lah, insyaAllah, right? Memang best. Jadi, bila kita bagi vending machine tu sewa dekat orang lain, fees tu, okay, setiap bulan tu, korang akan collect. Korang akan collect. Jadi, korang akan dapat ni, okay? Automatically, monthly. Dapat fixed income, fixed generation income apa semua. Kan? Jadi, doakan semua ni berjaya. Alright, saya buat ni adalah untuk korang. Saya sebenarnya bukan kata dah penat buat dalam bisnes, tapi sometimes saya rasa orang ramai lebih perlukan daripada apa yang saya perlu. Jadi macam korang kan yang hilang kerja ke apa semua, mungkin nak kerja dengan koperasi ke apa semua. So mungkin dia akan bagi peluang pekerjaan, right? Dia akan bagi banyak peluang-peluang pendapatan kepada korang. Mungkin korang akan jadi supplier untuk supply lori ke apa semua, marketing ke whatever. Jadi mungkin ada orang nak supplykan raw material kepada vending machine, dia ada lori. Contoh kan, dia beli lori, dia bagi sewa lori tu. Ataupun dia ambil kontrak. Okay, whatever lah. Jadi banyak benda lah yang kita akan boleh buat collaboration tu. Kan? Macam mana AA Intrigo? Sabarlah, Intrigo tu nantilah. Ramai orang minta buat kelas, saya akan buat kelas percuma siapa nak belajar. Okay, so apa pun untuk koperasi, saya insyaAllah saya rasa dah tak lama dah sebab kita dah dapat sijil tu. Kita cuma perlu buat pendaftaran ahli, AGM dan juga kita nak kena buka akaun. Itu saja. Okay, once dah ready, saya akan buat announcement dan korang boleh daftar. Jadi siapa yang rasa nak full time retired ke apa semua, nak join koperasi secara official ataupun nak buat bisnes dengan koperasi, saya akan utamakan kepada korang. Dan untuk korang, pengetahuan untuk pengetahuan korang, ahli koperasi adalah korang. Okay, saya tak open dekat orang ramai. Kan ada kadang-kadang kita ada koperasi ni, orang tanya kan, siapa yang boleh layak jadi ahli koperasi? Ahli koperasi hanya dibuka kepada super scalper. Okay, super scalper. Maksudnya korang je lah yang boleh jadi ahli koperasi. Dan korang lah yang only the one yang boleh dapat benefit daripada koperasi. Dah daftar ahli sebelum ni, kena daftar lagi ke? Yang hari tu bukan daftar guys. Hari tu adalah kita just nak dapat survey. Faham tak? Kita just nak dapatkan rekod di mana kalau kita nak buat pre-pendaftaran, kita nak tahu berapa ramai yang berminat. Okay, so itu cuma pre-registration saja yang tu. Tapi yang officially kita akan open nanti. Kan? Okay guys, saya tak tahu nak cakap apa lah. Okay, so untuk benefit, korang akan dapat benefit selain daripada dividen. Mungkin kita akan buat road tour percuma kepada korang. Kita akan mungkin bagi launch confirm percuma. Right, dan dapatlah benefit-benefit lain. Mungkin korang akan dapat kelas percuma selain daripada kelas trading, IQ options. So korang mungkin dapat kelas saham ke whatever. Jadi saya tak tahu. Okay, saya tak tahu macam mana korang nak buat untuk koperasi punya benefit. But after AGM nanti kita akan discuss. Package melancur. Berapa yuran? Yuran tu tak mahal. Rasanya yuran standard 100 je. Cuma share tu lah. Dia yuran lain, share lain. Share tu maksudnya korang nak join business tak dengan Komaru. Okay, tak salah saya RM1,000 je. Okay, minimal. Tapi saya akan letak lebih kurang dalam RM300,000 ke RM500,000 untuk korang. Saya akan letak lebih kurang dalam RM300,000 ke RM500,000 dalam koperasi tu sebagai ahli. And then duit tu akan digunakan kepada korang yang nak buat bisnes ni. Okay. So kalau aku sanggup letak RM500,000 ke RM300,000 kan kepada korang, saya tak tahulah. Kalau korang tak ambil opportunity ni, saya tak tahu nak cakap apa dah. Kalau aku ni sanggup bagi duit macam tu je, RM300,000. Korang pergi buat bisnes. Kita buat bisnes sama-sama. Kan? RM300,000 not cheap memang bukan sikit. Starting capital untuk korang. Sebabnya semua dah ready. Office korang dah ready.
equipment semua dah ready, launch semua dah ready, semua dah ready. Okay, duit pun dah ready. Okay, jadi kalau tunggu je lah nanti, insyaAllah kita akan buat official. Macam mana untuk dapatkan CFT MSTI? Maybe lewat kelas untuk koperasi nanti. InsyaAllah saya akan buat kelas kalau korang nak buat MSTI CFT. Okay guys, untuk pengetahuan korang lah, just orang kata conversation untuk dapatkan MSTI CFTE, korang kena bayar lebih kurang dalam 15,000 kalau dekat luar. Okay, 15,000. Kelas MSTA CFTE harganya 15,000 kat luar. Tapi kalau korang just dah daftar untuk exam, mungkin kena bayar 5,000. So apa yang kita boleh buat lah, kalau nanti dalam koperasi nanti mungkin kita charge murah je lah, mungkin dalam 7,000 termasuk exam ke apa semua. Semoga dengan cara ni kita boleh bagi korang lebih banyak benefit. Banyak lagi kita boleh buat MAM. Saya boleh tolong laburkan korang punya duit, tapi kita tak laburkan dalam IQ option lah kan. Kita akan laburkan dalam saham. Okay, jadi kalau katalah kita floating, kita tak cut loss. Okay guys, okay dah ready ke semua? Dah ready ke semua? Sebab malam ni kita nak belajar banyak benda insyaAllah. Tapi malam ni kita nak pergi kepada lebih kepada praktikal. Okay, sebab korang dah belajar teori, tapi malam ni more to practical. Korang boleh tengok macam mana saya buat. Cumanya saya nak bagi tahu korang, saya rasa mungkin kelas ni tak panjang. Sebab apa? Sebab saya tak berapa sihat hari ni, sebab saya baru balik daripada besut. Dan saya ada masalah mata sedikit. Saya punya mata, pembuluh mata saya pecah. Dekat sini saya punya pembuluh mata dia macam pecah-pecah. Dia di merah-merah. Mata saya dia merah sebelah. Dah seminggu dah sebenarnya. Tapi saya tak tahu apa reason dia. Tapi tak apa. Kita buat kelas juga malam ni. Itulah nampak merah. Mata saya sebelah sini merah. Dah seminggu dah. Pembuluh mata. Okay. Alright. Kita nak tutup ni dulu Okay. So, malam ni apa yang kita nak buat? Temui dulu kan. Siapa yang baru join saya nak cakap terima kasih sebab datang. Mungkin korang first time join. Tapi kalau yang dah lama, yang baru nak catch up, okay, korang kena, nanti mungkin minggu depan saya akan buat kelas basic kepada korang. Tapi kelas malam ni kita tak boleh nak back forward. Okay, backdated. Kita tak boleh nak buat backdated. Maksudnya apa? Sebab saya tak boleh nak pergi hari-hari kelas basic. Sebab kalau hari-hari kita buat kelas basic, maksudnya korang tak boleh nak belajar benda baru. Betul tak? Korang tak boleh nak belajar something new. Jadi, katakanlah yang lama korang boleh, setiap minggu kita akan buat kelas ni. Okay, kita akan belajar benda-benda baru setiap minggu. Then, kalau saya nampak ada something yang orang kata macam korang tak berapa nak clear, mungkin saya akan tekankan pada setiap minggu punya kelas. Okay. Jadi, untuk minggu ni, saya nak tekankan pada macam mana kita nak tahu market libas kita. Dan macam mana kita nak stop dan macam mana kita nak buat recover. Sebenarnya korang bukan tak pandai. Sebenarnya korang dah pandai. Tapi kadang-kadang korang melawan emosi. Jadi hari ini kita akan tekankan kepada macam mana korang nak entry, macam mana korang nak stop dan macam mana korang nak buat recovery. Dan kenapa korang libas. Okay, so 4 perkara yang kita akan tekankan kepada malam ni punya kelas. Right. Jadi, saya nak start sharing. Okay, now. So, ini adalah kita punya platform. Guys, korang tahu tak? Ramai gila yang PMAA. Bukan orang biasa-biasa. Kalau macam korang ni, mungkin saya okey lah kan. Sebab bukan kata korang ni orang biasa. Maksud saya, kalau yang baru nak belajar dalam trading, dan PM saya nak belajar, saya mungkin boleh ajar lah. Sebab, yelah, kita kan sama-sama newbies kan. Tapi recently, saya menerima PM yang sangat-sangat banyak, especially daripada sifu-sifu trader. Banyak sifu-sifu trader yang kat luar tanya kan. Tanya saya, macam mana kau buat trading Macam mana ada orang kata kau boleh buat trade pada hari weekend kan? Hari ni market US cuti. Market US cuti macam mana kau boleh trade? Ada orang tanya, macam mana hari cuti biasa kan? Weekend ke apa, waktu luar, hari-hari pagi, petang, siang, malam, kita masih boleh buat duit. Guys, untuk IQ option ni, dia agak special. IQ option ni dia memang special. Specialnya dekat mana? Specialnya adalah most of the time memang korang boleh trade. Okay, most of the time memang korang boleh trade. As long as korang nampak candle ni bergerak, should be no problem. Kalau korang nampak candle bergerak-gerak ni kan, kalau korang tengok rate cantik, okay, kalau korang tengok rate cantik dan candle bergerak, maksudnya korang boleh trade. Okay, now, so sekarang ni, first thing first, bila kita nak trade, korang dah belajar tentang trend kan? Korang dah belajar tentang entry. Korang dah belajar macam mana nak buat entry, macam mana nak masuk, apa semua. Saya tak nak
saya tak nak ulang balik sebab malam ni lebih kepada revision, kelas revision kita. Okay. So, saya nak tekankan yang pertama. Benda pertama yang korang nak kena trade, saya nak ulang banyak kali. Saya nampak ada lagi yang masih buat mistake. Di mana korang kena buat watch list. Pertama sekali, always letakkan watch list korang dekat atas ni. Apa yang korang boleh trade? Macam saya cakap terus terang. Watch list saya, Euro Dollar, Bitcoin, Ethereum, Euro Dollar OTC. Then, kalau untuk digital, Bitcoin, Ethereum, Euro Dollar dan Euro Dollar OTC. Okay, so kalau kita buat watch list ni, apa kebaikan kita adalah kita boleh tahu which one market yang bagi rate yang tinggi dan which one market yang open. Jadi kalau dekat sini kalau kau nampak tak OTC tutup. Jadi maksudnya kita tak boleh nak tekan OTC. OTC boleh buka dalam masa 2 hari lagi. Jadi maksudnya tak ada open OTC. Dan kalau kita nak yang kedua kita nak tahu adalah antara rate-rate ni, mana rate yang tertinggi? Dan kita kena trade hanya 87% dekat atas. Inilah yang saya tak tahu kenapa masih lagi ada orang trade bila 80% ataupun 79%. Okay? Saya nak ulang lagi sekali. Ada ramai buat mistake. Korang rasa macam benda ni kelakar kan? Tapi sebenarnya tak. Korang tahu tak kenapa kita buat 87%? Sebab jadual martingale yang saya dah buat ni, okay, bukan saya buat. Okay, ada Nordin yang buat. So, jadual martingale ni hanya boleh recover kalau 87%. Okey, katakanlah dia bagi kurang daripada 87%. Nombor 1, nombor 2 mungkin boleh recover. Tapi nombor 3, nombor 4, nombor 5, korang mungkin tak boleh nak buat recovery. Okey? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 mungkin boleh recover. Nombor 4, nombor 5, nombor 6 tak boleh nak recover. Jadi sekarang ni kalau kita tengok antara binary dengan digital, kita dapat digital paling tinggi iaitu 91%. Jadi kalau tekan je dekat situ, then automatically dia akan open korang punya asset. Okey. Yang kedua adalah korang kena pastikan korang nampak arah trend. Saya ulang kena tengok arah trend. Masuk arah trend ni apa? Maksudnya korang kena tengok major dan minor. Major dan minor. So major ni adalah saya nak ambil gambar sikit. Oh, ini kita ada lebih kurang dalam 700 orang hari ni. Wow, best lah. Okey. Sekejap Okay. So, kita kena tengok arah trend. Korang kena ingat, dalam IQ option, selain daripada RBS, SBR yang saya ajar minggu lepas, kita nak tengok higher high, higher low. Cara paling senang adalah kita tengok major dengan minor trend. Macam mana nak tengok major dengan minor trend? Korang kena pastikan, korang kena ada satu lagging indicator. Apa maksud lagging indicator? Maksudnya dia susah untuk berubah-ubah trend. Maksudnya kalau dia dah turun, maksudnya majoritinya dia akan turun je manjang. Okey? Kalau dia naik, dia akan naik je manjang. Nampak tak? So ini kita panggil dia sebagai major trend. Okey, lagging ni adalah major trend. Dan korang kena ingat yang kedua adalah dalam major trend ada uptrend, downtrend dan sideways. Dalam major trend ada uptrend, downtrend dan sideways. Macam ni aku tulis. Okey. Okey. Major trend ada up, down dan sideways ataupun choppy. Okey. Macam mana kita nak tengok major trend? Korang kena cari satu lagging indicator. Semalam ada orang tanya saya, boleh tak kalau saya nak pakai William Alligator? Jawapannya tak ada masalah. Apa-apa pun trend, as long as korang pandai pakai indicator, korang orang cakap saya nak pakai William indicator, William Alligator, saya nak pakai sama macam MACD. Kalau korang nampak
just go ahead. Tak ada masalah. As long as korang tahu ini adalah lagging indicator. Lagging indicator. Nanti kalau korang dah belajar dengan saya akan ajar banyak lagi type of lagging indicator. Ada banyak gila guys yang korang boleh pakai. Tapi satu syarat dia korang kena tahu. Major trend adalah lagging indicator up, down and sideways. Then korang kena tahu dia kena ada satu lagi confirmation trend. Iaitu kita panggil dia sebagai minor trend. Dan minor trend ni guys, korang tak perlu tengok sideways. Korang just perlu tengok up and down. Saya ulang lagi sekali. Minor trend kita perlu tengok up and down sahaja. Jadi kalau kita nak trade, kalau major trend up, minor trend up, korang boleh tekan buy. Kalau major trend up, minor trend down, korang tak boleh entry. Faham tak? Jadi dia kena up and up. Baru korang boleh tekan butang buy. Okey? Jadi saya tulis kat sini Sebab benda ni korang buat mistake yang sama. Saya dah penat dah bagi tahu. Bila major up, okey jap saya tulis sini Korang nampak macam kelakar tau. Minor up, buy. Okey. Tulis. Major up, minor up, korang tekan butang buy. Kalau major up, minor down, Sidin jangan conteng Sidin. Abang Sidin jangan conteng. Kalau padam balik Abang Sidin. Major up, minor down, korang kena stop. Kalau korang tengah buy, korang kena stop. Sebab yang ini adalah undecisive nama dia. Maksudnya kita tak boleh nak decide. Sama ada dia nak naik ataupun nak turun. Sebab walaupun katalah dia tengah naik, major trend tengah uptrend, minor trend dah downtrend, ada possibility yang menyebabkan lepas tu major trend akan turun juga ke bawah. Jadi korang kena ingat stop bila ada percanggahan antara trend. Percanggahan antara trend. Kalau major up, minor down, tolong stop korang punya trading. Ni. Korang nampak benda ni kelakar. Tapi memang ramai orang buat mistake tu. Okay, now. Kalau katalah major down. Okay. Dan korang tengok minor down. Korang boleh sell. Okay. Korang boleh sell. Maksudnya major uptrend. Major tengah downtrend. Minor pun tengah downtrend. Korang boleh tekan butang sell. Tapi kalau korang tengok major downtrend. Tapi minor uptrend, korang kena tekan butang stop. Okay. Ni kena stop. Maksudnya korang kena stop. Kalau korang tak stop, what happen is, korang akan continue buat. Katalah korang nampak major down. Korang major down, okay, major down, minor down. Korang tekan butang sell. Tapi tiba-tiba dia ubah kepada minor up. Korang wajib stop. Okay, wajib stop. Ini wajib. Now, apa punca korang kena libas? Okay, apa punca korang kena libas? Libas ni, korang tengok kan, ada ramai gila orang tengah buat duit sekarang ni. Kenapa ada orang, mungkin korang kena libas? Jadi korang kena ingat, ada few things yang selalunya terjadi adalah, yang pertama, korang gagal untuk detect engulfing. Okay? Korang dah gagal detect engulfing, especially engulfing type 6. Ni yang pertama. Punca kenapa korang gagal dan selalunya kena libas. Tetapi ramai orang masih gagal untuk kena engulfing. Kan? Ramai orang masih lagi bila dah jadi baru korang nampak. Bila jadi baru korang nampak. Tapi itu adalah normal sebagai human error. Walau bagaimanapun korang masih lagi boleh trade. Walaupun tuan tak nampak engulfing, tak ada masalah. Apa yang paling penting adalah korang kena stop. Bila minor tukar arah. Okay. Bila minor tukar arah, korang wajib stop. Kalau korang tak stop, itu boleh menyebabkan korang kena libas. Jadi tolong stop. Stop bila korang nampak minor tu tengah down, bila market tengah uptrend, tiba-tiba minor tengah downtrend, stop. Okey, yang ketiga adalah korang tak stop bila ada
CS close tengah body. Tengah BB. Okey, close tengah BB. Okey, macam tu. Bila ada body CS, close tengah BB. Okey, macam mana? Mesej nak tunjuk. Ada orang conteng. Ada orang conteng. Abang Sidik conteng je. Okey. Okey, macam mana? Ni. Bila korang nampak benda macam ni. Ni. Benda yang macam ni, kita tak boleh, kalau boleh kita kena stop. Korang kena tengok. Jadi, alright, saya bagi satu sampel Okey, let's say lah sekarang ni, saya nak tekan butang, saya nampak market tengah buat apa sekarang. Okey, sekarang ni market tengah buat apa? Market tengah buat apa? Uptrend dengan uptrend. Kan? Dan bila korang nak entry, pastikan dia dekat dengan mid BB. Dia pergi dekat mid BB. Ni. Dekat mid BB. Dan korang kena perhatikan dekat mid BB ni. Kalau dia close dengan body, deep close dengan body, so apa yang korang buat? Jangan tekan butang buy. Sebab korang tahu market akan libas korang. Dan korang kena masuk kurang daripada 30 saat. Jangan masuk 49-50. Sebab ada orang yang masuk 52-53. Faham tak? Sekarang tak boleh masuk. Korang kena tunggu. Kalau dah terlepas, tunggu 59 saat baru korang tekan. Macam ni. Faham tak? So maksudnya, korang boleh masuk dekat area. Ada orang kan, dia tunggu deep sikit macam ni, pump dia tekan. Ni, ini kita panggil dia sebagai impulsif. Kurang daripada 29 saat, dia tekan. Dia turun ni, sampai sini, pump dia tekan. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. So itu lebih bagus. Yang ni okey ke tak okey? Okey. Cumanya, bila korang masuk macam ni, risiko dia slightly high. Tapi kalau korang masuk gunakan impulsif, kalau korang masuk gunakan impulsif, chances untuk korang buat duit lebih tinggi. Tengok ni impulsif. Ni impulsif. Sebab apa tau? Sebab mid BB ni dijadikan sebagai support dan resistance. Mid BB ni support resistance. Ni. Nampak? Mid BB ni support resistance. Yang ni bukan tak profit. Yang ni mungkin korang profit. Tapi kalau yang ini, dia lebih selamat. Nampak tak? Saya dah win $2. Faham tak? Jadi kalau korang nak entry, kalau korang nampak major trend dengan minor trend masih lagi dekat bullish, entry korang adalah dekat mid BB. Ni saya tunjukkan secara live untuk korang. Macam mana korang nak boleh tahu candle ni boleh jadi hijau. Terbaik adalah bila korang tunggu betul-betul dia deep kat sini. Kalau tak mampu, korang mungkin boleh masuk dekat atas sedikit. Now, bila kita nak entry, pastikan dia masuk balik dekat bawah ni. Kalau dah lebih 30 saat, ignore. Saya ulang Kalau lebih daripada 30 saat, tolong ignore. Sebab korang dah terlepas. Sepatutnya dia turun tadi, kita dah ambil lah. Kita dah turun tadi, kita sepatutnya dah ambil. So, mistake korang adalah, korang tahu, market dah naik. Korang pun masuk dekat tempat ni. Contoh saya bagi saya lemburkan duit hari ni, malam ni. Korang tak tunggu betul-betul dekat dia punya entry. Let's say lah korang pun kejar market. Korang kejar market. Korang tak masuk betul-betul dekat bawah. Kadang-kadang korang masih lagi boleh win. Sebab trend major dengan trend minor adalah bullish. Kalau korang follow trend, should be no problem. Should be ada chances untuk korang buat duit. Ada chances korang buat duit. Macam sekarang ni lah, lebih kurang lah kan. Korang ada chance untuk buat duit. Selagi korang tahu, major dengan minor adalah bullish. Jangan langgar mana-mana trend. Tapi yang terbaik adalah, korang kena tunggu ni, turun ke bawah ni. Baru cantik. Turun ke bawah ni. Turun ke bawah ni. Jangan tunggu tengok Tengok ni. Paling cantik ni, tunggu ke bawah ni. Tapi kalau korang rasa, aku tak boleh tunggulah. Jadi risiko korang agak tinggi. Tengok saya, tengok yang ni. Saya win kita tak. Tengok kat sini Jangan tengok dekat time ni. Tengok kat sini. 2, 1. Saya win lagi sekali. So saya dah win $4. Faham tak? As long as bullish dengan bullish ni appear, korang boleh tekan butang buy. Sama ada 59 saat ataupun kita panggil dia sebagai teknik impulsif. Kurang daripada 29 saat. So apa jadi kalau korang kejar market?
Okey, katalah kau tekan butang buy sekarang. Bab tekan butang buy. Okey. Korang tekan butang buy. Korang kejar market. Korang masuk kurang 29 saat. Tapi benda dah jalan, baru korang masuk. Okey. Chances untuk korang loss very high. Saya ulang Chances untuk korang loss ni very high. Sebab apa? Sebab korang kejar market. Walaupun ya korang tekan market bullish, tapi korang kejar market. Market dah naik, baru korang nak tekan kan. So ada chances untuk korang loss. Chances untuk korang loss very high. Okay, tengok ini. Okay. Nampak tak? Chances korang loss very high. Maksudnya kalau korang kejar market, apa jadi? Market memang hijau. Tapi korang akan loss. Then chances untuk korang MC pun sama. Chances untuk korang MC. Sebab tu kalau boleh, kita nak entry, kita kena entry dia rapat ke bawah. Dekat mid BB. Ni, turun kat bawah. Tunggu. Tunggu. Jangan kejar. Jangan tekan ikut suka hati korang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ikut suka hati korang. Ni mungkin kita boleh kalah lagi sekali. Sebab apa? Sebab kita kejar market. Kita sepatutnya tunggu dia betul-betul ke bawah. Tetapi okay, as long as korang follow dia punya major dengan minor, ada chances korang masih lagi boleh buat duit. Okay, tengok yang ni. Okay, tengok yang ni. Okay, see? Korang masih lagi ada chance untuk buat duit. Kenapa kita boleh buat duit dekat sini? Sebab kita follow major trend. Cumanya, saya tak galakkan korang kejar market. So, kalau price ni dah jalan macam ni, dah jalan ke sini, korang nak follow buat apa? Tunggu sampai dia betul-betul turun ke bawah, baru korang entry. Bukan kata tak boleh. Boleh nak masuk. Contohnya dekat sini, korang tahu, market major minor tengah bullish. Tapi korang kena ingat, apa yang naik, dia akan jatuh. Dan apa yang jatuh, dia akan naik. Okay, saya ulang lagi sekali. Saya tunjuk lagi sekali. Okay. Yang pertama sekali, korang kena pastikan major dengan minor trend kita adalah bullish. Tolong tengok betul-betul. Saya paling suka bila tau? Saya paling suka bila price ni dia turun dekat mid BB, stochastic ni dah turun dekat bawah. Okay. Ni price ni turun dekat mid BB, yang ini dia turun ke bawah. Okay. Contohlah. Okay. Contoh. Okay. Dia turun bagi turun rapat lagi. Kalau korang kata, aku tak tahan nak terkejap kat sini. Masalahnya, bukan kata tak boleh buat profit. Korang masih lagi boleh profit. Cumanya, possible dia nak turun ke mid BB very high. Okay? Kalau korang tahulah kan, most of candle kalau korang tengok mesti dia pergi dekat mid BB. Chances untuk dia pergi mid BB very high. Jadi, instead of korang terkejar-kejar dengan market, okay, korang boleh tunggu dia betul-betul pergi ke mid BB, and then mungkin baru korang boleh entry. Tapi yang paling penting, tolong jangan langgar kita punya setup. So macam mana kita nak entry? Yang pertama, kalau market tu tak sideways, korang boleh cari either buy, either sell. Buy or sell dekat major trend. Okay. Contohnya hari ni kita nampak ini adalah bullish. Kan? Market bullish. Jangan tekan butang sell. Okay? Jangan tekan butang sell. Kalau market bullish, jangan tekan butang sell. Nampak tak? Kita loss. Kenapa kita loss kat sini? Macam saya cakap tadi lah. Sebab price ni, dia akan pergi kepada mid BB. Sepatutnya, ini baru entry nombor 1 korang. Okay, ini baru entry nombor 1 korang. Dekat mid BB. So, kalau dia langgar ni, korang boleh stop. Dekat entry nombor 1. Okay, tengok tunjuk kat korang satu sampel. Let's say korang masuk sekarang lah. For example, pop, korang masuk kat sini. Now, bila entry nombor 1 korang dah masuk, okay, ni entry nombor 1 korang Ini entry nombor 1 korang. Apa yang korang kena perhatikan adalah candle ni dia close tak dekat body? Dia close tak dengan body? Korang kena tengok ni. Bila korang dah masuk entry nombor 1, tengok dia close tak dengan body? Kalau dia close dengan body, korang boleh pilih untuk stop. Tapi kalau dia bagi dengan shadow, korang boleh continue. Alamak, tak sempat. Okay, aku dah cacat membak dah. Tak sempat nak tekan sebab cakap dengan korang. Okay, kalau korang masuk dekat entry shadow tadi, korang dah profit. Betul tak? Dan kalau korang dah profit, stop trade. Kenapa korang nak continue?
Dah profit ni, stop trade. Ni, tadi kan kita masuk betul-betul dekat shadow kan. Aku cakap dia turun dekat shadow ni, korang boleh entry. Ini kita panggil dia sebagai impulsive technique. Okay, impulsive technique. Dia bagi shadow, dia tarik, korang profit. Tapi saya masuk dekat tengah. Jadi agak risiko sikit. So yang ni pun agak risiko. Okay. Okay. So jadi kalau katalah ditinggal dengan shadow, macam ni, korang boleh entry. Faham tak? Kalau ditinggal dengan shadow, boleh entry. Tapi kalau ditinggal dengan body, recommended untuk korang stop. Recommended untuk korang stop kalau ditinggalkan dengan body. Okay. Alhamdulillah, saya win. Okay, saya win. Ni. Nampak tak? Macam mana saya win? That's the way kita buat. Sebab tu saya cakap dekat korang. Korang boleh entry bila dia price, dia pergi dekat mid BB, tekan. Kalau dia bagi shadow, korang boleh masuk. Ni. Bagi shadow, tekan, profit. Kalau katalah loss, selagi mana major dengan minor ni masih lagi bullish, korang boleh tekan lagi sekali. Guys, korang tak boleh tekan selalu. Kalau korang dah win 2-3 kali dekat market uptrend, korang boleh stop. Jangan pula korang dah win kat sini, korang masuk lagi. Faham? Korang tak boleh expect semua entry ni, semua korang dapat buy. Ni buy, semua buy. Tak boleh. Ni aku rasa korang tengah profit ni. Okay, korang tengah profit sebab dia main dekat BB tadi korang entry. So kalau korang dah win 2-3 kali ataupun 3, 5, 6 kali, stop trade guys. Tak payah nak fokus the whole one chunk tu sampai beratus-ratus trade. Jangan. Okay, jangan ni tekan buy, ni pun nak tekan buy, semua nak tekan buy. Jangan. Walaupun market adalah bullish, okay, dengar sini walaupun market dia bullish, dia boleh jadi downtrend balik. Jadi kalau korang tengok roughly lah kan, kalau korang dah win 3 kali dalam satu uptrend ni, korang dah win 3-4 kali, nak selamat korang stop. Macam saya tadi dah win 3 kali, betul? Kalau saya dah win 3 kali dalam uptrend ni, saya akan stop. Kita tak perlu win sampai 500 kali guys. Kita perlu win 3 kali, 6 kali. Okay, cukup lah. Tak payah nak trade sampai 10-20 kali dalam satu trend. Okay, sekejap Ni kalau kita masuk dekat tengah, kita tak masuk dekat bawah. Ini jadi dia. Ni jadi dia. Tengok nampak? Kalau kita masuk dekat tengah, kita kejar market, akan jadi macam ni. Ni. Jadi pengajaran. Sepatutnya sini baru kita masuk. Ni baru kita masuk. Kita tak masuk sekarang tadi. Kita masuk kat sini. First entry kita kat sini. Kalau dia close dengan body, kita tak masuk entry nombor 2. Ni. Tengok. Kita tengok. Kalau katalah korang masuk tadi kan, dekat tengah ni kan. Right. Dia perhatikan candle ni. Kalau katalah dia close dengan body, itu tandanya market akan turun ke bawah. Ada possible dia akan turun ke bawah. Okay, tengok. Mari kita belajar. Okay, katalah korang masuk kat sini kan. Shadow ni kan. Okay, tengok. Dia close dengan shadow ke? Dia close dengan body. Kalau dia close dengan body, korang boleh stop. Stop Kalau close dengan body, korang stop. Okay. So, nampak tak? Kalau siapa yang masuk tadi, kalau korang masuk dekat mid BB, so apa yang jadi adalah korang akan dapat shadow ni. Ni yang saya nak ni. Ni yang kita nak, shadow ni. Once korang profit, stop lah trade. Okay, stop trade. Tak payah nak masuk lagi. Kalau korang dah profit ni kan, tarik dengan shadow, sekali korang win, okay, stop trade. Continue, tunggu setup yang seterusnya. Sebab kalau katakanlah korang continue kan, sekali market libas korang, tak sempat nak merasa profit, tak sempat nak withdraw, kan, korang dah MC. Sebab tu kalau kita dalam trading ni, kalau dalam IQ option, korang akan berhenti kalau korang tengah profit. Kita tak berhenti kalau kita tengah loss. Kita berhenti tengah profit. Okay, saya nak tunjuk ini. Tengok candle ni. Dia close dengan body ataupun dia close dengan shadow. Tengok ini. Okay, nice. Okay, katakanlah dia close dengan body. Korang pun tekan lagi. Korang tahu tak apa jadi? Chances untuk candle ni naik agak slim. Kalau dia close dengan body macam ni, kita tengok saya tunjuk Kalau dia close dengan body macam ni, tengah-tengah macam ni, kalau korang masuk ni entry nombor 1, dia close dengan body macam ni,
korang counter nombor 2, chances yang ni loss very high. Saya ulang. Kalau katakanlah dia close dengan body nombor 1, nombor 2 korang tekan butang buy lagi, chances untuk korang loss dekat sini very high. Very, very, very high. Okay. Sebab apa? Sebab kalau candle ni dia close dengan body dekat mid BB, tanda market nak turun lagi. Dia dah start. Sabar. Jangan contoh aku lagi. Sabar. Aku akan explain. Masa ni dia tak cross lagi. Jangan contoh aku. Okay, masa ni dia tak cross lagi. Masa ni yang 2 ni baru korang akan nampak dia mula cross. Jadi kalau korang tekan lagi, korang dah against. Sepatutnya dekat nombor 1 ni korang loss, sepatutnya korang dah boleh stop. Kalau nombor 2 ni korang masuk juga, if korang masuk dan korang loss, nombor 3 ni korang jangan entry. Sebab apa? Sebab yang ini petanda dia dah jatuh, ini pun petanda dia jatuh. Okay. Kalau korang continue sebab korang percaya market akan jadi bullish lah apa semua kan. Okay, korang tengok. Aku boleh loss dalam $200. Ni aku nak tunjuk dekat korang. Simply korang boleh loss macam ni. Sebab apa? Sebab sepatutnya korang boleh loss entry nombor 2 je. Korang continue lagi nombor 3, continue lagi nombor 4, continue lagi nombor 5. So tengok apa jadi. Nak. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak? Ini ekor ria Okay. Korang dah jadi betting. Bila korang buat macam ni, automatically korang betting. Korang rasa, inilah entry terakhir. Sedangkan korang tahu, semua market dah point down ke bawah. Ini ekor ria guys. Ini bukan ekor demo ria account. Okay, tengok ria account. Saya tak tunjuk dekat ekor demo, saya tunjuk dekat ekor ria. Nampak? Nampak apa jadi? Pertama sekali, kenapa jadi macam ni adalah korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh tengok bila dia close dengan body. Ni. Dia close dengan body. Ini adalah signal yang pertama yang mengatakan dia nak ubah arah. Bila korang masuk juga, katalah entry nombor 2 korang masuk, kan? Entry nombor 2 korang masuk, korang kena tengok dekat stochastic. Okay? Tengok stochastic. Dia against korang ataupun tidak. Ni stochastic. Tengok against korang ataupun tidak. Kalau dia against korang kena stop. Wow. Korang mesti cuak gila, betul tak? Korang mesti cuak gila, betul tak? Batu apa dia pakai? Entry last kali dia selama lagi kena tapau, profit lagi, betul tak? Cuak tu. Okay? Alright, so bila kita buat dalam trading, ini yang korang kena tahu. Kalau ini adalah yang pertama korang nampak. Kalau dia close dengan body, korang kena ingat dia boleh berbaris-baris turun ke bawah. Okey, dia boleh baris-baris turun ke bawah. Ini saya lock je ni. Ini lock. Okey, ini sebagai lock. Jadi macam mana kita nak masuk balik? Aku nak tunjuk korang. Caranya adalah kalau katalah ni masih lagi bullish, kalau dia cross ke atas, korang tunggu dia patah balik, korang tekan butang buy. Itu yang pertama. Okey, catatlah korang berhenti nombor 1 ataupun berhenti nombor 2. Entry nombor 3 kita macam mana nak entry? Korang kena tunggu dia cross. Patah balik kat sini, korang tekan butang buy. Contohnya, korang nampak dia cross, korang boleh tekan butang buy. Okey, macam ni. Maksudnya entry nombor 3, dia mula nak cross. Dia nak cross sikit lagi, korang tekan butang buy. Itu teknik yang pertama. Ataupun paling cantik, korang tunggu dia patah balik dekat mid BB, korang masuk entry nombor 3. Okey, saya ulang. Okey, tengok saya buat. Yang pertama, kaedah yang pertama macam ni. Ini kaedah yang pertama. Bila katalah korang dah lost entry nombor 1 ataupun entry nombor 2, korang tanya AA macam mana nak buat recovery AA. Okey, cara recovery yang terbaik adalah kalau masa ni dia masih lagi bullish, okey, masih lagi bullish, okey, katakanlah dia masih lagi bullish, korang nampak stochastic ni dia dah start mula nak point up. Close je candle tu, bila 59 saat terus tekan. Entry nombor 2 ataupun entry nombor 3. Dan korang akan dapati ada satu profit kat sini. Ataupun korang boleh tunggu ni
dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah baru korang entry. Dia turun ke bawah. Jangan masa ni baru korang masuk. Kalau korang masa ni baru korang masuk, contoh macam ni lah. Kok korang masuk macam ni? Korang masuk dekat sini. Tak boleh. Sebab ini dah gerak. Okey, ini dah gerak. Ini dah gerak. Yang betul-betul nak masuk tadi, yang betul-betul point up masa candle ni gerak, dia baru nak point up, baru 59 saat korang masuk. Sebab highly chance the next candle akan jadi hijau. Okey, faham? Ataupun kalau korang takut dah masuk dekat time tu, apa yang boleh buat? Tunggu dia cross pergi dekat bawah ni. Alamak, aku terlepas. Ni, tunggu kat bawah. Aku terlepas candle. Siap betul lah. Tak sempat nak tekan. Patutnya ni aku tekan butang buy. Tunggu bawah sikit. Okey. Alamak. Terlepas. Biarlah. Okey. Mistake aku. Okey. So, jangan kejar candle. Sama ada kalau kita nak buat recovery. Saya ulang Kalau nak buat recovery, kalau katalah MACD ni masih lagi bullish, stochastic nak point up ke atas, the next candle tekan butang hijau. Ataupun paling cantik, korang tunggu dia pergi dekat mid BB, baru korang tekan butang buy. Jangan kejar market. Ni kejar market nama dia. Okey? Ni kejar market nama dia. Jadi tak cantik lah. Kalau korang kejar market, korang tahu dia akan turun ke bawah, tunggu dia ke bawah. Okay, tunggu dia pergi ke bawah. Kalau korang kejar market, sepatutnya korang boleh profit satu entry, korang boleh entry nombor 3, nombor 5 kan, baru korang profit. Jadi rugilah. Dan chance untuk korang MC very high. Ni contoh korang kalau korang kejar market. Tengok jadi apa jadi. Okay, tengok apa jadi kalau korang kejar market. Saya nak tunjuk juga, saya lost $200 malam ni. Kalau korang kejar market, korang tak tunggu dekat sini, nombor 1, nombor 2, nombor 3, korang lost. Sepatutnya korang tak patut loss pun. Dekat sini baru korang nak entry. Kan? Tapi disebabkan oleh korang rasa yakin sangat korang boleh buat duit, korang masuk daripada atas, nampak tak? Korang dah loss. Ni sepatutnya baru korang entry. Ni kat bawah ni. Sebab lepas kita entry, kita nak tengok dia close dengan body ataupun tidak. See? Sepatutnya korang profit kat sini. Okay? Nampak tak? Sepatutnya kita profit kat sini. Sebab dia pergi dekat mid BB, dia cucuk, dia naik. Tapi disebabkan oleh rasa tamak kita, kita kejar market, nampak tak? Ini dah entry nombor 4. So, bila jadi entry nombor 4, nombor 5 korang dah jadi takut dah nak masuk. Betul tak? Nombor 5 korang dah takut. Kalau dia against korang, korang dah kena stop ataupun korang dah loss. Okay? Kenapa saya nak tunjuk macam ni? Sebab saya nak bagi tahu apa mistake cara korang entry. Bila korang entry, kejar market, chances untuk korang loss very high, guys. Chances untuk korang loss very, very high. Tolong jangan kejar market. Tunggu pergi mid BB. Rapat kat mid BB baru entry. Nombor 1 dekat sini. Dekat sini baru korang entry. Dekat mid BB baru korang entry. Dekat mid BB baru entry. Dekat mid BB baru entry. Kan? Nampak? Ini entry nombor 4 kan? Nampak? Nombor 5. MC kot yang ni. Okay, kasih MC dulu satu kali. Bagi dia MC. Bagilah dia MC. Come on. Bagi dia MC. IQ ni baik sangat dengan aku ni. Tak nak bagi aku MC pun. MC lah. Geram aku. Hari ni aku nak MC satu kali. Sebab apa? Sebab aku nak tunjuk dekat korang. Bila korang kejar market, korang MC. Macam tu nak tunjuk dekat korang. MC lah. Oi. Merah. Cepat. Merah. Come on. Janganlah hijau. Merah. Come on. Alah, merah lah. Merah. Aku nak tunjuk kalau korang kejar market, korang masih lagi boleh loss. Walaupun korang follow major dengan minor. So, chances korang nak win dekat major dengan minor very high. Dan kalau korang masuk dekat mid BB, memang korang win very, very high. Okay? Tapi, kalau korang betul-betul nak entry cantik, jangan kejar. Sebab kalau korang kejar, 1, 2, 3, 4, nombor 5 baru korang win.
Faham tak? Nombor 5 baru korang win. So kalau korang win dekat nombor 5, tak, korang dah rasa cuak. Betul? Jadi kita masuk entry nombor 1, nombor 2, korang dah boleh steady. Korang dah boleh win. Macam tu. Okay. Right. Okay, katalah saya masuk kat sini. Okay, saya tamak lah kan. Sepatutnya saya dah win kat sini, saya stop kan. Tapi saya masuk lagi. So apa yang saya perlu tengok adalah yang ini kena tengok dia cross dengan body ataupun tak. Kalau dia cross dengan body guys, dengar sini baik-baik Kalau dia close dengan body, tolong stop. Sebab chances dia nak turun ke bawah very hard. Ni, close dengan body ke tak? Tengok. Nampak? Dia close dengan body. Okay, so kalau close dengan body, apa kita kena buat? Stop lah dulu. Stop macam tu. Stop je. Stop je. Okay? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau korang nak continue, boleh continue. Tapi kena tengok dekat stokastik ni. Katalah korang kata, aku rasa nak masuk lah. Okay, masuk. Katalah korang masuk. Ini korang masuk, kalau hijau korang profit kan. Korang kena tengok yang ni. Kalau yang ni dia turun merah, ini pun dia turun ke bawah, nombor 2 korang wajib stop. Nombor 2 wajib stop. Dengar Katakanlah korang masuk ni kan, dia close dengan body. Korang tak nak stop. Korang masuk lagi. Boleh masuk. Tengok MACD. Tengok stokastik. Okay, tengok stokastik. Kalau korang tengok stokastik tu, dia point down ke bawah, sebab entry nombor 2 ni yang akan penentu. Nombor 2 ni akan penentu. Kalau dia merah lagi, yang ni akan turun ke bawah. Korang kena stop. Ni, tengok. Alhamdulillah, saya profit lagi. Okay, saya profit lagi. Okay, masuk lagi. Okay, masuk lagi. Masuk buy ke sell? Masuk buy lah. Okay, masuk buy. So, bila korang masuk, pastikan masuk dekat mid BB. Tengok dia close body ataupun tidak. Okay. Selagi mana market bullish, korang kena tekan butang buy. Tengok mid BB, dia close body ataupun tidak. Tak tahulah berapa kali dah win kan? Tak tahu berapa kali win. Ada orang kata, bila AA trade kan, live trade dengan AA nampak jinak je market. Apa benda jinak market? Aku tak boleh nak tentukan market. Kan? Aku pun tak tahu market naik ke turun. Cuma boleh yang menentukan market cuma major dengan minor trend. Bila aku tengok major dengan minor trend, aku tekan butang bullish, tekan butang bullish, tekan butang bullish. Okay, nampak? Okay, masih lagi win lagi sekali. Alhamdulillah, win lagi sekali. Tak tahulah berapa kali nak tunjuk kat korang, tapi itulah cara dia. Bila market tengah uptrend, minor pun tengah uptrend, kalau dia tengah downtrend, korang boleh stop. Bila dia nak cross, korang counter. Okay? Ataupun korang bertunggu dia turun dekat MACD, tekan butang buy. Tekan butang buy. Jangan kejar market. Contoh kejar market, korang nampak dekat tengah ni, gatal dia tekan tangan. Tu dia, tekan lagi. Sebab apa? Asal nak bantai sampai 50 entry. Mana boleh guys? Korang tak boleh win 50 kali. Mustahil korang boleh win 50 kali. Tunggulah dia set up sampai ke mid BB. Lebih selamat. Lebih selamat. Okay, tengok. Cara orang loss. Bagilah aku loss. Okay, nampak? Ramai orang tanya, macam mana boleh profit? Saya tak pandai guys. Saya cuma follow SOP saya. Berapa kali aku tak tahu nak win. Win lagi. Okay, win lagi. Yang ni kalau korang terkejar lagi. Kejar lagi, boleh tak kejar lagi? Kejar. Kejar lagi. Okay. Selagi mana dua-dua dalam keadaan bullish, korang boleh entry. Cumanya terbaik adalah entry kita, benchmark kita adalah dekat mid BB. Supaya korang tak senang kena 6 kali berturut-turut. Itu je sebenarnya. Okay. Saya tak nak korang loss 6 kali berturut-turut. So lebih baik ni, candle ni turun dekat mid BB. Tengok entry, bila entry, tengok dia close dengan body ataupun tidak. Kalau dia close dengan body, korang boleh stop. Kalau korang nak continue, tengok stokastik. Tengok stokastik. Nampak tak loss? Ni kejar market ni. Nampak? Dia pergi dekat mid BB. So jadi kalau yang ni kalau loss, korang pun tekan lagi. Tekan lagi. Ini yang menyebabkan korang loss. Okay? Ni. Sepatutnya kalau korang nak masuk, ni baru korang masuk. Ni baru masuk.
nombor 1. Okey, ni. Dia turun laju kurang daripada 29 saat, mop tekan. Baru betul. Kan? Barulah tekan tu terus biru. Ni, kat sini. Turun, laju, tekan je bertambah. Nombor 1 dah win. Nampak? Kalau tak, memang miserable hidup korang. Okey. Jadi kalau ingat kalau market uptrend, market major uptrend, minor uptrend, tunggu dia price turun pergi mid BB. Sebab kalau korang tak tunggu pergi mid BB, kan? Tengok ni, dah entry nombor 2, loss. Loss. Nampak? Entry nombor 2 loss. Tu nampak? Masuk lagi, loss lagi, masuk lagi, loss lagi. Kan? Jangan kejar market, guys. So kalau sepatutnya kalau korang masuk entry kan, ni entry baru nombor 1 lah ataupun nombor 2. So bila korang dah masuk dekat sini, korang tengok kalau kata ni entry nombor 2, kan? Tengok dekat bawah ni. Dia cross tak body? Kalau dia cross body, tolong stop. Katalah ni nombor 1. Ni atau ni nombor 1 ataupun ni nombor 1. Korang tengok ni. Dia cross dekat bawah. Entry nombor 3 korang kena stop. Tengok kat bawah ni. Tengok kat bawah ni. Okey. Kalau entry nombor 2, kalau korang loss, tengok kat bawah, korang kena stop. Ada orang tanya, kenapa candle ni hijau, loss? Kenapa? Dia dah cross. Maksudnya korang kena stop. Ni, kena stop. Okey? Kena stop. Sebab tu kita tak kejar market, guys. Kalau korang kejar market, ini dah entry nombor berapa? 1, 2, 3, 4. Ni entry nombor 4. Daripada sini, sepatutnya kita tak masuk kat sini. Kita masuk dekat sini. Okey? Jadi korang akan loss dan korang boleh MC. Tengok macam mana saya boleh loss. $200 ni, guys. Bukan sikit Aku tunjukkan untuk korang. Pertontonkan macam mana loss. Jadi, saya nak ulangkan lagi sekali. Yang pertama, tengok major, tengok minor, entry dekat mid BB. Jangan entry dekat atas ke apa semua. Jangan kejar market. Tak perlu tamak. Win 3 kali, 4 kali, 5 kali, korang stop dekat satu trend. Kalau tak, instead of korang win nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3, mungkin nombor 4 ni baru korang win. Ni, ini baru korang win. Dah mulalah teknik harapan lah apa bagai. Jadi kalau korang tengok ni kan, major uptrend, minor downtrend. Apa kita kena buat? Kita kena stop trade. Okay? Stop trade. Jangan masuk dah. Dah tak perlu tekan bertambai dah. Tak perlu tekan bertambai. Jadi kita relax. Faham? Ini yang saya kata tadi. Bila major uptrend, minor downtrend, stop trading korang. Dan buat recovery. Tunggu buat recovery. Kalau korang stop tu dengan loss, korang kena tunggu buat recovery. Tapi kalau korang dah win, stop trading terus. Tak payah masuk dah. Korang tunggu setup entry masuk baru. Jadi macam mana nak masuk? Tengok dekat tengok stochastic ni. Kalau dia cross ke atas balik, korang boleh masuk, instantly masuk, ataupun tunggu dekat mid BB baru korang masuk. Kalau saya tunggu mid BB lah, lebih selamat. Okay? Jadi nampak tak? Kat sini kita buat apa? Relax dulu. Okay? Relax dulu, guys. Ramai orang kan, aku tak faham. Ada seorang tu kan, dia buat profit satu hari $4,000, satu hari $3,000, satu hari $2,000. Dan bila saya tanya kan, dia jawab apa? Oh, dia entry dekat mid BB. Sebenarnya guys, memang itu jawapan dia. Entry dekat mid BB, kita akan rasa lebih selamat. Okay, bila major trend, uptrend dengan minor trend, uptrend, masuk je dekat mid BB dan korang tahu tempat tu paling selamat. Dan jangan langgar trend. Okay, tengok ni. Okay, tengok ni. Tengok candle ni. Ini tak bullish lagi ni. Okay, tak bullish lagi. Kalau katakanlah yang macam ni, korang dah nak masuk, maksudnya korang akan kena libas. Okay, pastikan dia dekat. Okay, pastikan dia dekat. Tengok macam mana Ni, tengok kat bawah stochastic ni. Pastikan dia dekat, nak cross. Nampak tak jauh kan? Kalau korang masuk kat sini, chances korang nak loss very high. Kita nak kalau boleh dia cross. Nampak tak? Ni kita tak masuk lagi ni. Kita nak dia dekat.
Dia dekat. Dia dekat. Baru korang masuk. Jap. Korang ada soalan, korang boleh tanya dekat tanya AA Tanya dekat tanya AA. Jap, saya nak baca soalan. Sekejap Telegram I ada problem. Sekejap. I punya Telegram ada problem. Sekejap Oh guys, I punya Telegram ada problem. Tak apa, I baca kat sini. Sekejap Okay. Tak tahu kenapa Telegram ada problem. Okay, I baca soalan Telegram ada problem ke? Apa Telegram ada problem? Kejap Dia still lagi keluar updating. Kejap. Kejap. I punya Telegram ada isu sikit. Kejap. I punya Telegram ada problem guys. Dia keluar perkataan updating. Dia macam tak ada line. Telegram server mungkin ada problem kot. Sebab bila I nak buka korang punya soalan ni, dia tak keluar. I tak tahu kenapa. Okay, jap Kita buka chat I buka button chat. Korang bertanya dekat tanya chat. Banyak trader ada masalah mata. Itulah pasal. Okay. So, saya tanya soalan kat sini Okay, jap. Sebelum saya buka soalan, saya akan ambil beberapa soalan. Jadi, korang kena faham, iaitu bila saya trade, kan? Bila saya nak tekan button trade tu, saya akan tengok dulu major dengan minor trend. Dan korang kena perhatikan candle tu, sama ada dia, bila korang dah masuk dekat MACD, tengok dia close dengan body ataupun tidak. Kalau dia close dengan body, that means korang kena standby, korang masuk entry nombor 2. Kalau dia stochastic turun ke bawah, korang kena stop. Okay, soalan Sekejap Okay, soalan. Tanya dekat dalam chat. Okay, ada orang tanya, macam mana nak tahu liquidity market lemah ataupun kuat? Lain macam. Okay, so kalau kita nak tahu liquidity, dalam ni kita tak perlu tahu liquidity. Macam mana saya tentukan market ni ada liquidity ataupun tidak? Saya akan tengok yang pertama, market ni ada banyak doji ataupun tidak. Itu yang pertama. Doji ataupun tidak. Maksudnya kalau market ada banyak doji, contoh ni ada satu doji kan. Sebab hari ni market off kan, market tutup kan. So, kalau korang tengok ada banyak doji, korang kena hati-hati. Market mungkin agak lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, korang tengok ni, bila dia cross MACD ni cross, nampak tak? Dia kembang ataupun dia kucuk. Ni. Kalau dia cross ni dan dia kembang, itu tandanya market memang ada strong momentum. Tapi kalau dia cross ni, macam ni. Weak, very weak. So maksudnya dia tak ada momentum untuk dia bullish. Okay, so itu nombor 2. Yang pertama, kita tengok market ada banyak doji ataupun tidak. Yang kedua, korang tengok size kembang kucuk dekat MACD ni. Kalau dia kembang, maksudnya dia ada momentum. Kalau dia kucuk, maksudnya dia tak ada momentum. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia cross atas, cross bawah, cross atas, MACD ni. Nampak macam ni, macam ni. Atas, bawah, atas. So, ini adalah market sideways. Bila dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, ini adalah sideways. So, bila market tengah sideways, tolong stay away. Tolong stay away. Sebab bila market tengah sideways, itu bahaya. Okay, so ni adalah tanda market nak cross. Okay, ni tanda market nak cross. So kalau katalah market nak cross, apa kita buat?
korang boleh masuk tekan butang buy. Itu yang pertama. Ni nak cross. Ataupun korang biar ada cross dulu, dia patah balik dekat MACD, baru korang entry. Dengan syarat yang ini dekat atas. Ini. Stochastic ke atas. Kan? Bila dia nak cross, korang tekan butang buy. Ini cara yang pertama. Bila dia nak cross, korang boleh tekan butang buy. Ataupun korang biarkan dia pergi jauh, patah balik dekat MACD baru korang entry. Maksudnya kita nak betul-betul yakin yang market tu betul-betul bullish. Ni. Tengok dekat MACD stochastic ni. Okey, tengok dekat stochastic ni. Okey. Inilah yang saya katakan market recovery. Sebab apa? Sebab bila dia nak cross, okey, bila dia nak cross, saya terus tekan butang buy. Ni. As long as MACD ni bullish, dia nak cross, pergi kat MACD, tekan butang buy. Ni cara dia. Ni, nampak? Bullish kan? Sebab tu dia naik. Okay, sebab tu dia naik. So, jadi, saya dah ajar korang macam mana nak baca indikator. Kenapa indikator bullish? Bila dia bullish crossover dekat bullish area. Bila bearish crossover dekat bearish area. So, benda-benda ni korang kena alert. So, entry korang dekat MACD. Jangan kejar market guys, please. Okay, jangan kejar market. Sebab the moment korang kejar market, korang akan loss. Saya dah win berapa kali hari ni. Kan? Saya dah win banyak kali hari ni kan? Semuanya entry ikut trend dan entry ikut setup. Ada setup, korang masuk. Jangan kejar market macam ni. Bukan kata tak boleh. Kalau korang kejar market bullish, korang masih lagi boleh buat duit. Cuma chances korang nak kena libas very high. Sebaiknya adalah tunggu dekat entry MACD. So that kita boleh tengok sama ada dia nak reverse ataupun tidak. Kalau dia close dengan body, korang masuk, dia close dengan body, korang masuk entry nombor 2. Kalau dia cross dekat bawah, kita boleh stop. Tapi kalau dekat atas, kita nak stop agak terlambat. Okay, mungkin entry nombor 4, nombor 5, baru korang boleh stop. Betul tak? Okay, sekejap saya nak baca soalan lain. Ada few soalan tadi nampak. Sekejap Sekejap. Mana button check korang? Sekejap. Okey, nampak tak? Win. Ni win lagi kan? Apa benda lah AA ni? Kan? Win lagi. So, as long as bullish, korang boleh tekan butang buy. Especially kalau dia mula-mula cross. Saya suka masuk sebab apa? Sebab dia akan win 3-4 kali. Kalau katalah bullish area, ni bullish, lepas tu dia mula-mula cross, mostly dia akan naik 3-4 batang. Macam ni. Okay? Mostly lah. Macam mana nak tahu market sideways? Market sideways dia akan jadi macam ni. Ni. Ni market sideways. Macam ni. Bila dia cross ke bawah, dia naik ke atas. Dan dia cross ke bawah. Kalau yang macam ni, ini sideways. Dia baru dia cross ke bawah, lepas tu dia cross balik ke atas. Ini sideways. So yang ni korang kena hati-hati. Tak payah trade pun tak apa. Ni. Yang ni. Dia baru naik atas, dia turun bawah. Yang ni korang baik. Tak payah trade. Stop dulu. Okay? Stop dulu trade. Kalau dah win, stop trade. Tunggulah market betul-betul dah ada trend confirmation, baru korang masuk. Kalau dia turun, lepas tu dia naik. Nampak ni? Bersusun dia naik atas. Betul tak? So, kalau katalah market tengah bullish, then stochastic dia turun, lepas tu dia naik balik ke atas, korang boleh tekan butang buy. Ni, bersusun dia naik. Okay? Dia boleh naik bersusun. Mostly, I akan tekan 3-4 batang. Okay? 3-4 batang. Dia akan profit. Ni. Ni, 3-4 batang. Setup FM macam mana, King? Tak payahlah FM, guys. Korang belajar yang konsisten dulu. Yang paling pentingnya consistency. Mostly kalau korang nak main-main setup FM, saya cadangkan instead of korang tekan satu dekat lot gajah, baik korang start dengan jadual nombor 2 ataupun jadual nombor 3. Faham tak? Jadi korang masih lagi ikut pada setup. Cumanya start dengan jadual nombor 2. Jadi bila korang start dengan jadual nombor 2, chances setiap kali korang win adalah profit sebanyak 2%. Okay, 2%. Ataupun korang start dengan jadual nombor 3. Okay. Nampak? So ni boleh tak tekan butang buy? Bukan kata tak boleh. Kalau korang tekan sekarang,
Kalau korang profit sekalipun, dia akan loss turun bawah ni. Okay, bila dia turun ke bawah ni, korang loss. Jadi jangan kejar market. Sekejap aku nak tunjuk aku loss. Okay, aku tunjuk aku loss. Mari tengok macam mana kita boleh loss. Ramai orang buat salah mistake yang sama je. Aku tak faham. Kenapa aku dah cakap tunggu MACD, tunggu MACD. Korang masih lagi masuk ke atas. Tengok apa jadi. Kalau kita tak follow setup. Okay, tengok. Ni cara orang degil. Cara orang degil. Okay. Korang expect dia akan naik sampai 50 batang. Impossible, guys. Okay, impossible. Oh, win lagi Visit. Okay, win. Okay. Right. Susah sikit nak loss malam ni. Janji korang follow major trend. Please guys, tolong saya bagi tahu. Tolong jaga korang punya setup entry korang. Major trend tekan bullish. Jangan tekan bearish. Duk major minor tiba-tiba market tengah uptrend, korang pergi counter tekan butang sell. Memang rugilah guys. Okay, memang rugi. Dan jangan masuk dekat atas macam ni. Please, jangan masuk. Kalau korang masuk dekat atas ni, chances untuk korang loss very high. Sebab dia akan pergi dekat mid BB. Okay lagi. Salam AA. Macam mana saya nak tahu major trend tu bullish ataupun bearish? Adakah dekat line MACD 00.01 ataupun line kosong? Line kosong bang. Line kosong. So kalau dia cross dekat atas ni, line kosong ni, ini tandanya bullish. Line kosong. Kalau untuk stochastic, line 50. Saya ulang MACD, line kosong. Stochastic, line 50. Faham? Major trend, tengok line kosong. Kalau dia atas daripada kosong bang, market bullish. Kalau katalah minor trend, kalau dia cross 50, market bullish. Right. MACD nak tengok histogram ataupun line. Tengok line bang. MACD tengok line ni. Tak payah tengok histogram dulu. Tengok line je. One day nanti saya akan ajar macam mana nak gunakan histogram ni. Tapi untuk sekarang ni, dekat sini bawah 50 ni, bawah kosong ni, ini adalah bearish. Okay. Dan dekat sini adalah atas daripada kosong ni, bullish. Sebab tu kita tekan bullish tu. Itu yang ada win ni. Mana ada saya tekan button bearish? Daripada tadi saya tekan bullish je. Nampak? Saya win. Okay. Dia saya win. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9, 10 kali dah saya win. Jadi sebab apa saya win? Saya tak pernah langgar saya punya trend. RBS SBR pula AA. RBS SBR tak payahlah malam ni RBS SBR tak payahlah malam ni. Okey, minta setup Indi. Okey, untuk Indi korang boleh tengok yang ni setup dia setup biasa 12 26 9. Okey, basic macam biasa je. Lepas tu untuk stochastic korang boleh pakai sama juga. Saya pakai setup default. Cumanya dekat overbought and oversold ni saya buat 50. Okey, saya buat 50. Sekejap, saya screenshot ni Okey, saya screenshot ni saya hantar dekat dalam korang punya channel coaching. Tu setup. Okey, sekejap. Untuk MACD. Saya bagi setup ni juga dekat korang. Takut korang tak puas hati. Nah. Okey, korang boleh tengok dekat dalam ada problem lah channel hari ni. Sebab saya tak boleh nak hantar. Sebab Telegram hari ni ada problem. Stochastic nak setting macam mana? Okey, mem saya tunjuk. Okey, mem. Sepatutnya benda ni korang dah pandai. Pergi dekat indicator, tarik stochastic. Okey, tarik dekat stochastic. Nampak tak stochastic oscillator? Dekat bahagian overbought ni tukar 50. Dekat oversold tukar 50. Lepas tu tekan apply. Dan korang dapat macam ni. And then kalau untuk MACD tak payah buat apa-apa. Tekan je MACD, tekan apply. Jadi korang boleh tengoklah. This is the way kita akan buat entry. Cara macam ni. Untuk BB sama juga. Pergi dekat indicator, tarik BB.
Bollinger Band. Tekan je. Dah siap dah. Okey, jangan langgar trend. Dan pastikan entry korang dekat MACD. Okey, ada soalan lain tak? Tanya soalan. Saya minta maaf, hari ni kita tanya kat sini. Tanya soalan technical analysis Soalan. Saya ambil sikit-sikit. Okey. Salam AA. Bila kelas dengan AA nampak saja sharp entry. Bila trade sendiri auto tak nampak. Macam nampak cung. FOMO tu muncul. Bila kelas malam ni cukup 6 kali win first entry. Cukup target harian. Aura AA lain macam. Guys, tak ada kaitan dengan saya guys. Korang percaya tak? Sebenarnya benda ni saya dah ajar korang. Sebab bila korang trade dengan saya, korang pun nampak, oh aku nampak setup. Betul. Bila korang trade dengan saya, sebab saya dah orang kata berapa dah lama sangat. Saya dah tekan ni berpuluh-puluh ribu kali. Saya dah buat duit kat sini juta-juta guys. Saya buat duit juta dalam ni. Jadi saya nak cakap dekat korang. Korang takkan master kalau korang tak tekan dan korang tak experience sendiri. Kan? Sebab tu saya nak bagi tahu korang. Macam mana saya boleh nampak benda ni adalah sebab ya saya dah buat banyak kali over and over again. Jadi menyebabkan saya orang kata apa lebih mahir lah kot cara saya tengok chart. Jadi korang kena tekan dan korang kena experience benda ni. Korang kena practice entry supaya korang tak ada FOMO. Sebab kebanyakan korang bukan korang tak pandai. Korang pandai. Tapi bila dengan saya je korang pandai. Kan? Bila dengan aku korang pandai. Bila buat sendiri, ke laut. Kan? Jadi pastikan follow setup korang. Jangan langgar setup apa yang saya dah bagi tahu. Kalau market tengah uptrend, cari setup bullish. Bila market tengah downtrend, cari setup bearish. Bila dah masuk, tengok dia cross dengan body ataupun tak. Kalau dia cross dengan body, masuk nombor 2. Dia cross tak stochastic. Kalau tak cross stochastic, korang boleh masuk lagi. Kalau cross stochastic, stop. Lepas tu buat recovery. Macam mana nak recovery? Bila stochastic tu dah start nak point up ke atas, tekan butang buy. So korang kena ingat macam tu. Okay, jap. Okay. Sekejap, ada orang mesej. Boleh revise tak yang minggu lepas pasal goal line? Goal line? Golden crossover ke? Okay, sekejap lagi saya revise sekejap pasal golden crossover. Kalau price tutup berbaris dan setup sell dekat mid BB, keluar macam mana? Dia langgar, dia selalu langgar. Macam mana? Kalau setup close berbaris dan setup sell dekat mid BB, keluar memang selalu dia berlanggar ke? Tak faham. Kalau MACD cross ke atas dan entry kah? Cross ke atas. Kalau dia cross ke atas, kita tak boleh entry dulu. Kita kena tunggu dia patah balik dekat mid BB baru kita entry. Meron Gaming. Kalau dia cross ke atas, kita tak masuk terus. Kita bila dua-dua ke atas, kita tunggu dia mid BB tekan butang buy. Pergi mid BB tekan butang buy. Pergi mid BB tekan butang buy. Faham? Tapi kalau kita nak masuk instant, kalau katalah stok MACD ni dekat atas, stochastic baru nak point up ni, dekat-dekat ni, tekan je butang buy. Korang akan dapat recovery. Macam ni. Macam ni tadi kan. Saya tekan butang buy kat sini tadi kan. This one tak silap saya. Ataupun dekat sini. And saya, macam mana saya entry kat sini? Bila saya nampak MACD dekat atas, stochastic dia cross je ke atas, saya kata tekan butang buy sebab 2-3 batang 4 candle dia akan naik. Ini yang saya kata sebab momentum dia sangat strong. Okay, dia sangat strong. So bila dia turun kat ni BB, tekan butang buy, fokus kepada buy. Jangan kejar market. Ada orang dekat sini dah tekan butang buy sebab dia kata market bullish. Betul market bullish guys. Tapi korang kena tunggu dia pergi dekat mid BB baru kau boleh entry. Kalau korang tekan butang sell, lagi ke laut. Okay, kalau tekan butang sell, lagi ke laut. Nak masuk masa stochastic cross tu, masuk 59 saat ke? Masa 59 saat. Okay, dia nak cross ni, 59 saat, tekan butang buy. Nak cross. Okay, 59 saat tengok macam mana? Tengok dekat bawah ni, 54 ni, 59, tekan butang buy. Macam tu. Alamak, kenapa aku tekan $4? Salah. Patutnya tekan start dengan $2 tadi. Okay.
So, kalau korang lost, kalau katalah korang tersalah, nak buat apa? Tekan butang sell kat sini. Ni. Tekan butang sell kat sini. So, katalah korang tersalah entry. Instant cepat-cepat tekan butang sell kat sini. Ni tekan sell. Maksudnya korang di cover. Ni nampak tak? 5 sen, 50 sen, 60 sen. Tekan butang sell. Okay. Kalau korang tekan butang sell, maksudnya korang tak loss sampai $4. Ataupun korang tekan profit ni kan, 50 sen ni kan. Saya tunjuk Okay, 44 sen kan? Tekan sell. Okay. So, bila korang tekan butang sell, korang dapat ni, profit. Walaupun sikit. Tapi tak loss. Kan? Okay, masuk balik 2.22. Jadi, saya nak ulang jangan masuk dekat atas ni. Tunggu dekat MACD. So, kalau korang masuk dekat atas ni, chances korang loss very, very high. Sekejap saya tunjuk lagi satu kali. Okay, tengok Turunlah. Sikit. Kasihlah turun sikit. Okay. Turunlah sikit. Okay. Katalah korang pun masuk kat sini. Sebenarnya bukan tak boleh. Market memang dua-dua bullish. Tapi saya nak pesan dekat korang, tolong dengar baik-baik. Chances korang nak loss very high kalau dekat atas. Sebab price akan turun dekat MACD. Okay. Tolong percaya cakap aku. Aku dah buat banyak kali. Dulu aku buat mistake apa? Aku selalu kejar market. So, bila kejar market, aku expect market akan naik macam ni sampai 50 batang. Impossible, guys. Sebab market ni, whatever yang naik, dia akan retrace balik ke MACD. Whatever yang naik, dia akan patah balik dekat MACD. Jadi tolong jangan buat macam ni. Ni. Jangan buat macam ni. Ni, aku tunjuk sampel ni. Jangan buat macam ni. Tunggu kat MACD baru masuk. Jangan buat macam ni. Ni. Jangan buat macam ni. Tunjuk kat korang. Okay. Bukan kata tak boleh win. Boleh win. Tapi korang win by luck. Kita tak nak gambling. Kita nak masuk ikut sistem. Kita TP ikut sistem. Kita keluar ikut sistem. Jangan buat macam ni. Tengok ni saya buat ni. Okay. Jangan buat. Pergi MACD baru tekan. Pergi MACD baru tekan. Kalau korang buat macam ni. Ni loss ni. Okay. Ni loss. Sebab dia pergi MACD dulu. Okay. Ni loss. Ni loss. Okay, ni loss. Saya lebih suka tunjuk macam ni supaya korang boleh belajar sebenarnya. Kalau saya tak tunjuk saya loss, macam mana mistake korang, korang tak akan belajar. Okay. Win pula. Kan? Kasihlah loss. Okay. Profit lagi. Alhamdulillah. Okay. Bila dah profit, tukar jadual nombor, satu balik. Okay. Masuk. Katalah masuk kan. Okay. Saya nak loss. Saya nak suruh loss sebanyak $200 malam ni. Bila korang FOMO. Ini bukan teknik engulfing kan? Ini bukan teknik engulfing. Ini dah way daripada teknik engulfing. Kalau candle CP MACD boleh masuk ke 54. Saat ke 54 boleh tekan dah. Atas wajib tunggu 59. Wajib tunggu 59. CP tak CP, 54 tak boleh entry. Korang kena masuk dekat 59 saat. Sebab kita nak tengok candle ni hijau ataupun merah. Pastikan masuk 59 ataupun masuk kurang daripada 29. Okay? Ada soalan tak? Sekejap aku nak buka. Profit lagi lah guys. Profit lagi. Okay, soalan? AACS laju. BB setting default. Yes, setting default. Lagi soalan? Jadi ke seminar dekat Sarawak. Jadi. Nak tengok doji. Nak tengok berapa doji baru stop. Saya mostly saya akan tengok 3-4 doji. Trade guna IQ option ke IQ broker? IQ option. Bila nak tengok nak loss ni King? Itulah aku tengah tunggu bila nak loss. Kalau close kena dengan kalau close shadow kena stop juga ke? Kalau close shadow tak payah stop. Kalau close body baru kita stop. Close shadow jangan stop. Baby setting default. Yes, BB default. BB. Sekejap saya tunjuk setting saya untuk BB. Setting default so that korang boleh tengok lah. Saya tak ada ubah apa-apa.
Nanti korang kata saya tipu korang kan. Oh, AA pakai teknik lain daripada yang lain. Sekejap, aku post dekat dalam channel tapi kita punya server Telegram ada problem sikit. Ni. Ni baru masuk. Ni kat sini. Kat bawah lah lagi sikit kan. Tapi ni dah awal ni. Sepatutnya kita nak masuk kat bawah ni. Sini sikit. Ni. Ni baru pop tekan. Ni. Tu yang baru tekan. Nampak tak? Ni. Dia tengah bawah ni. Pop tekan. Ni bawah ni. Tadi dia pergi 29 saat. Bila korang dah masuk ni, saya tak tahu dia tembus ataupun tak. Jangan cakap, oh AA tahu dia tembus tak tembus. Saya tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada dia tembus ataupun tak? Kita tunggu candle ni close, tengok dia dengan body ataupun tidak. Tengok kat sini. Tengok ni. Nampak tak dia close dengan body? So kalau close dengan body, korang boleh masuk entry nombor 2. Tetapi hati-hati. Sebab kalau korang entry nombor 2, korang masuk, korang kena tengok kat sini. Tengok kat bawah tu. Tengok kat sini. Kalau korang masuk kat sini, pop entry nombor 2 korang masuk. Korang tengok. Kalau dia close dengan merah, tengok ini, dia cross tak? Kalau dia cross, stop trade nombor 3 tu. AACS laju. Of course lah. Ini kan teknik 1 minit. Kalau kita close dengan shadow, kita ya. Okay. Ni semua dah jawab kan. Seminar Sarawak kita jadi kita tak ada buat cancellation seminar buat masa sekarang ni. Yang mana yang kita dah open tu maksudnya so far alhamdulillah jadi. Okey, soalan lain. Masih lagi win lah guys. Macam mana ni guys? Soalan. Macam mana ni guys? You the best AA. Aku tunjuk secara live tunjuk live. Mana ada kita tipu-tipu. Ni nampak ni account real ni guys. Saya tak tunjuk account demo, saya tunjuk account real. Okey, saya jawab soalan dulu Alright. Panjang soalan. Abang Khairul, panjang sangat soalan, pendek kan? Kalau boleh lukis. Okey, AA kalau tengah follow trend, contoh trend uptrend, tiba-tiba ada engulfing bearish type 6. Entry dekat mid BB, masih valid ataupun stop. Kalau you identify ada satu engulfing bearish kat sini, kalau boleh tak payah masuk. You tahu market nak reverse kan? Tak payah masuk. Tapi kalau masuk, tengoklah keadaan. Kalau dia close dengan body, korang stop. Masuk nombor 2, dia cross stochastic, korang stop. Kalau korang rasa nak masuk juga kan, korang nak ignore engulfing kat bahagian atas, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tapi dengan syarat korang kena tengok, perhatikan stochastic. Okay, contohnya kat sini korang masuk, korang tekan butang buy. Korang masuk kat sini sebab apa? Sebab dia ada close dekat shadow. Korang masuk entry nombor 1. Korang kena tengok stochastic ni. Perhatikan stochastic guys. Sekejap saya tunjuk ni cantik, sampel cantik. Korang masuk dekat mid BB. Kita tak tahu sama ada kita win ataupun loss. The only thing yang boleh remark kita adalah dia close dengan body ataupun stochastic ni dia point down ke bawah. Okey, bila aku dah masuk ni, tengok apa aku buat? Aku buat relax je. Tengok je. Tengok je lah. Kita dah masuk kot. Kita dah masuk kan? Okay. Apa kita buat? Tunggu je. Tawakal. Okay. Tengok kat sini. Tengok atas. Dah masuk kan? Ada rezeki ada. Tak ada rezeki tak ada. Ada rezeki. Nak macam mana kan? Alhamdulillah. Ada rezeki kita. Nampak? So that's the way I buat. See? Nampak? Banyak gila profit. Macam mana ni guys? Apa aku nak buat dengan profit banyak-banyak ni? Itulah masalah dia. Okay? Profit yang panjang. Macam mana ni? Dia nak loss. Sekejap, aku tengah fikir macam mana nak loss. Okay? Tengah fikir lagi. Sekejap lagi kita fikir sama-sama macam mana nak loss. Okay, saya nak jawab soalan dulu Aku tak tahu nak cakap apa lah. Tapi kalau korang tak percaya, aku dah tunjuk banyak kali lah. Bukan sekali Ini kalau korang kata luck tak tahu nak cakap lah. Kalau ni luck macam ni punya luck, aku tak tahu macam mana lah kalau aku pergi tekan nombor selalu kena kot. Ni mana ada luck ni? Ini semua real guys. Real. Macam mana account kena libas, macam mana account tak kena libas. Okay, so boleh tak boleh on Indi Pesa tak? Kalau guna method 3 method ni, Pesa, Stochastic and Mid BB. Pesa buat rasa takut nak masuk bila dia dekat dengan Mid BB, takut entry tertukar. Boleh.
boleh off pesa kalau korang nak off pesa. Okey, boleh off pesa. Salam AA, saya ada soalan combination antara MACD, stochastic, CS, MIC, BB. Soalan panjang sikit, maaf, minta maaf. Ada ketika MACD uptrend atas line kosong. Okey, line biru dan line merah MACD kembang sikit. Okey, stochastic pun uptrend, hampir sentuh dekat line 50. Okey, dan bersilang antara rapat dengan line merah dan biru. Okey, pada saat ke-59 saat merah, CS merah hampir ke mid BB. Okey, saya entry buy tapi CS tu jadi merah dan hanya shadow sahaja. Okey, so saya entry nombor 2. Masa tu line stochastic sentuh line kosong tapi belum cross. Masa ni MACD masih lagi uptrend. Okey, entry nombor 2 loss dan saya masuk entry nombor 3. Time entry nombor 3, stochastic terus junam cross ke line MACD, terus hampir-hampir ke line kosong untuk ubah trend. Wajar tak saya continue untuk nombor 4 atau hold untuk masuk next setup? Stop. Okey, stop. Jangan continue. Jangan continue. Maksudnya kalau kita nampak stochastic ni nombor 3 baru dia start cross ke bawah, kita wajib stop. Boleh tak bang? Abang stop bang. Sebab jangan masuk nombor 4. Sebab kalau you masuk nombor 4 tu dah kira gambling. Faham tak? Nombor 4 tu dah consider gambling. Sebab nombor 3, you tahu dia loss. Sebab dia dah tukar trend. Bila kita masuk nombor 4, automatically kita akan loss. Nombor 5 dan nombor 6. So jadi kalau market tengah ubah trend, the best is stop. Nombor 2 ataupun nombor 3. Sometimes nombor 2, sometimes nombor 3. Kalau tanya aku, kenapa masuk kat situ? Entah. Rasa macam nak masuk je tadi. Kot-kot lah ada rezeki $2. Kot lah boleh loss hari ni. Mana tahu? Okay. So teknik ni adalah teknik impulsif. Masuk teknik impulsif adalah kita tak masuk dekat 59 saat. Saya masuk bila dia close dekat dengan mid BB. Contohnya sekarang ni kan. Okay. Ni dah langgar. Ni dah langgar. Tadi dia pergi dekat mid BB, dia cucuk je, saya tekan butang buy. Okay guys, tengok kalau korang nampak market ni dia turun laju macam ni, kan? Dia dah langgar mid BB, jangan duduk kata tekan butang buy. Faham? Kalau korang nampak bom dia langgar sebatang macam ni, jangan duduk kata tekan butang buy. Kalau korang tekan butang buy ni, ini tanda market nak reverse guys. Kalau korang tekan butang buy, dia turun 6 batang. Okay, mari kita tengok. Okay, let's say aku tunjuk macam mana aku boleh loss. Tunggu. Okay, nak tunjuk macam mana loss. Korang nampak dia close dengan body ni Tengok aku masuk buy. Okay, tengok. Jom kita loss $200. Mari kita loss $200. Okay. Tak sabar nak tengok aku loss kan. Okay, mari kita tengok macam mana boleh loss. Kalau dia close dengan body ni guys, candle ni chances dia nak merah very high. Ni. Kalau korang masuk juga boleh, tapi korang kena stop bila stochastic ke bawah. Kalau korang stochastic ke bawah, korang masuk lagi, koyak. Kita nampak? Okay, tengok aku loss. Lah baik punya. Loss lah. Selalu bagi loss, tiba nak bagi profit. Pahal, kan? Setup ni dah tahu dah. Mid BB kalau dia langgar macam ni memang confirm dia merah. Okay. For sure merah punya. Merah lah. Profit pula. Okay. So, kalau katakanlah jadi macam ni, apa kita buat? Tolong stop. Kalau korang dah win, tolong stop. Ni tanda-tanda market nak buat reverse. Okay. Market nak reverse. Sepatutnya ni merah ni. Nombor 2 ni merah, nombor 3 ni merah. Sepatutnya market ni kita loss. Okay. Bila kita nampak market mid BB, cross mid BB, yang ni kalau korang masuk lagi, ini akan jadi merah. Sepatutnya. Dan candle ni akan jadi merah. Next candle jadi merah. Next candle jadi merah. Dan korang akan tengok, market dah mula buat reversal. Okay. Okay. Dah lebih jelas tak? Aku rasa korang dah boleh nampak kot apa yang aku tunjuk hari ni. Kan? Tak payah pakai engulfing bagai. Kalau nampak engulfing, masuklah. Kalau nampak tak dia terjun. Ni. Okey, nampak. Next candle ni merah lagi ni. Okey, next candle ni merah. Next candle ni merah ni.
Chance dia nak merah very high Nampak? Inilah yang menyebabkan korang MC. Kalau aku tekan ni MC ni. Okay? Kalau aku tekan ni, ada chance korang aku boleh MC. Sebab kalau dia cross dengan body, ni pula cross ke bawah. Merah, 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 merah. 6 batang. Okay? Macam ni. Cross dengan body. Lepas tu yang ni, dia cross. Hijau, 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 hijau panjang. 6 batang. Nampak? Ni. Nak naik ke main payah. Sebab trend ke bawah. Tekan lagi buy. Tekan lagi. Degil kan? Tekan lagi buy. Tekan lagi buy. MC lah. Nampak? Merah. Merah ke hijau? Kau rasa? Merah ke hijau? Of course lah. Merah. Sebab memang macam tu. The next candle ni mungkin merah. Mungkin merah. Sebab miner dah start turun. Dan dia cross dengan body. That's why kita tahu dia akan. Ada orang tanya, boleh tak kalau dia cross body ni, dia turun ke bawah, boleh tak aku tekan button set? Boleh. Tapi itu bukan setup kita. Faham tak? Bukan setup kita. Kalau korang nak masuk, boleh. Bukan tak boleh. Tapi bukan setup kita. Tak best tu. Bukan setup terus tak nak ambil. Okay. Sekejap ni. Ada nak approvekan orang. Dia terkeluar. Okay, nampak? Ni. Kalau tekan lagi, loss lagi. Tekan lagi, loss lagi. Lepas tu kau nak counter, tekan buy. Mana boleh bang? Nampak ni. Merah ke hijau? Okay, chance dia merah. Chance dia merah. High chance dia merah. High chance dia merah. Okay, hijau. Selak ni. Okay, jadi ingat aku pesan apa-apa pun terjadi, follow major, follow minor. Kita bukan gambling. Kita tak ada buat gambling. Kalau dia cross dengan body, yang ni cross ke bawah, tolong stop trade. Kalau korang tak, ada chances korang akan merah panjang ke bawah. Kalau korang tekan button buy, korang counter salah satu ni kan. Ini bullish, ini bearish kan. Korang tekan button buy. For example, tekan button buy. Pump, tekan button buy. Okay, mari tengok macam mana kita loss. Korang kata, oi dia dah turun jauh panjang dah ni. Boleh tak saya nak tekan button buy? Yang ini bearish, yang ini bullish. Apa jadi? Nampak? Okay? Jadi jangan trade kalau satu bullish, satu bearish. Kalau korang tekan button buy lagi, memang korang akan cloud. Okay, tengok aku tunjuk Ni boleh turun berbaris-baris merah ni. Tengok aku tunjuk. Macam mana nak loss $200. Okay. Okay, biar aku loss sekali. Biarlah aku loss. Tunjuk kat korang. Nampak? Nampak tak? Okay. Cara nak loss. Jangan guys. Alright. Jangan buat macam ni. Please. Sebelum kita nak habis kelas ni kan. Sekarang dah pukul 11 lah. Kasih aku loss $200 malam ni. Jangan buat macam ni guys. Okay. Please. Kalau korang buat macam ni. Korang ada apa? Teknik emosi. Apa nama? FOMO lah apa benda kan. Kalau korang buat macam ni memang sampai bila-bila korang takkan dapat consistent profit. Kita nak masuk hanya bila ada setup. Kan? Korang dah nampak market tengah downtrend. Korang tekan button buy lagi. Tekan button buy lagi. Memang ke laut lah. Sekejap tunjuk. Macam mana kita loss. Ni nombor 2 kan. Ni nombor 3. Okay. Nampak? Nombor 3. Nombor 4. Kita try tengok nombor 4. Nampak? Aku dah cakap dah market nak ubah trend. Korang percaya cakap aku. Kalau dia cross dengan body, yang ni point down ke bawah, memang tukar trend. Sebab tu cakap kat korang tadi, ni nak tukar trend ni. Dia akan turun ke bawah, terjun betul tak? Kalau tengok balik video ni, korang boleh tengok lah. Apa yang aku cakap ni betul tak? Bila dia cross dengan body, dia cross ke bawah, korang jangan counter trend. Sebab memang for sure, dia akan turun lagi. Ni mungkin tadi aku dah lost MC 6 kali kan. Okay, kalau aku win pun ni luck. Ni luck. Okay, kalau win ni luck. Okay. Sekejap Kalau guna pesa lepas 2 CS merah boleh buy. Kita tak buat macam tu. Okay, dah. Alhamdulillah aku dah cakap luck. So ini adalah anti luck. Okay, anti luck.
Alright, so nak tanya soalan. Kalau guna pesa lepas 2 CS merah boleh ke buy? Tunggu dekat mid BB bang. Okey, tunggu dekat mid BB. Dulu pernah bagi tahu kalau CS keluar dekat higher high BB, higher low BB boleh counter sell, boleh pakai ataupun bahaya. Boleh pakai mid BB. Yang tu apa nama bagi? Counter trend. Boleh pakai. Okey, TBB ke mid BB apa semua tu kan boleh. Kalau nak pakai ZA ke ZB ke apa semua tu boleh pakai. Tapi jangan amalkan. Alright, jangan amalkan. Okey, sebagai contohlah kita buat satu sampel lah. Okey, yang ni. 1 2 3 4 5. Tekan butang bar. Daripada TBB daripada ZA kepada BBB 5 6 7 batang tekan butang bar. Contohnya ni. ZB kepada ni tak ada. Ini bukan setup dia. Ni. ZB kepada TBB. Okey, top BB 1 2 3 4 5 tekan butang sell. Okey, boleh je. Kenapa tak boleh? Ini boleh. 1 2 3 4 5. Okey, daripada ZB kepada TBB tekan butang sell. Boleh. Ni. Okey, ZA kepada BBB 1 2 3 4 5 tekan butang buy. Ni. 1 2 3 4 5 tekan butang sell. Boleh? Right? 1 2 3 4 tak boleh ni. 4 je. Kita nak 5 6 ataupun 7. 1 2 3 4 5 tekan butang buy. Win. Boleh je. 1 2 3 4 5 tekan butang sell. 1 2 3 4 5 win. Okey. 1 2 3 4 ni tak masuk. 1 2 3 4 5 tekan butang sell. Cun. 1 2 3 4 5 tekan butang buy. 1 2 3 kita win. Counter trend counter trend boleh. Tapi kena follow lah kita punya setup hari tu. Okey, follow kita punya setup. Mana? Okey ni. Ini 4. Ini 4. Okey, ni tak ada. Ni ada. 1 2 3 4. 4. Sorry, tak cukup. Dia sepatutnya 5. Minimal 5. Okey. Oh, tak ada. Okey, tengok dia turun. Okey, dia continue turun. Dia mesti turun. Yang ni saya nasib baik je. Sepatutnya saya MC ni. Yang ni saya nasib baik. Saya dah cakap ni saya nasib baik. Sepatutnya saya akan loss ni. Salam kalau yang masuk kena libas sebab gagal detect engulf type 6. Apa yang dimaksudkan kena libas sebab gagal detect engulf 6? Maksudnya kita nampak sini ada engulf 6. Okey? Kita tak perasan. Itu pun adalah salah satu sebab kenapa kita loss. Tapi kalau korang tak perlukan benda tu pun tak apa. Tengok je apa yang saya ajar yang setup ni. Saya harapkan lepas ni korang boleh tekan kakao kan. Lepas ni korang profit gila-gila. Sell macam mana? Sama je. Ni cari sell ni. Pergi MIBB tekan butang sell. Pergi MIBB tekan butang sell. Okey. Soalan-soalan yang terakhir sebelum kita nak habis kelas. Ada soalan tak yang terakhir? Currency ataupun asset lain selain pada Bitcoin, Ethereum boleh guna teknik ni kan? Ya, guna teknik yang sama. Okey, teknik yang sama. Kalau untuk aset lain, saya rekomenkan korang pakai Bitcoin, Euro dengan Ethereum. 3 je. Jangan pakai GJ ke GCAT. Boleh tak kita tunjuk engulfing dekat dia chart? Saya rasa tak sempat hari ni sebab kalau engulfing kita akan masa yang lebih lama. Saya minta maaf. Hari ni saya tak berapa sihat sangat hari ni. Tapi saya akan buat kelas untuk next week. Kalau korang nak belajar engulfing, korang boleh tanya dekat tanya AA. Saya akan jawab soalan korang dekat situ. Nanti minggu depan insyaAllah saya akan ajar engulfing balik lah kalau korang nak belajar engulfing. Boleh Hari ni memang saya tak berapa nasihat sangat lah guys. Sekejap saya tak berapa nasihat. Sebab saya bawa balik daripada Kelantan kan. Tapi hari ni saya tunjuk macam mana saya live trade. Dan macam mana korang boleh loss, macam mana korang prediction saya boleh tahu market nak jatuh ataupun market nak naik. Sebenarnya semua korang dah pandai. Semuanya korang kena practice. Korang dah pandai. Saya tunjuk satu-satu step by step. Korang memang dah pandai guys. Okay. The only thing adalah jaga emosi kita. Jangan bila kita profit, always withdraw. Jangan simpan. Tak perlu simpan pun. Saya nak doakan korang profit macam saya nak doakan korang boleh nampak macam saya. Itu je yang saya boleh buat. The rest terpulang kepada korang. Okay Alright, clear? Okay, saya nak selfie dengan korang boleh tak?
Oh, lupa. Saya nak letak satu kata kunci boleh tak? Sebab saya nak buat lucky draw tau. Saya nak buat lucky draw. Macam hari tu dah buat lucky draw. Tapi saya nak buat lucky draw. Kereta Mustang saya nak tunggu sampai 10,000. Tapi along the way ni, kan, mungkin setiap minggu saya boleh bagi dalam 5,000 ke, kan? Ataupun 10,000 seminggu. Kan? Takutlah, tengoklah macam mana, 2,000 ke 3,000 tak kisahlah. Kalau saya ada duit lebih kan, daripada profit tu saya nak buat lucky draw, saya nak buat dekat untuk korang. Okay, jadi nanti kalau korang rasa nak join lucky draw tu, saya rasa korang dah layak lah, auto layak Saya akan buat nanti start minggu ni lah, insyaAllah kalau sempat saya akan start minggu ni untuk lucky draw untuk korang, just for fun. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh tanya saya dekat Tanya AA. Saya akan cuba jawab, kalau ada masa saya akan terus jawab. Cumanya saya tak ada apa expectation daripada korang, cuma saya harapkan korang sentiasa trade. Okay, tolong trade dan tolong withdraw. Tolong follow SOP kita. Kalau SOP COVID kau boleh follow, kenapa SOP aku kau tak nak follow? Kan? Elok je kau pakai mask. Kan? Sekarang tak nak follow buat duit. Betul tak? Sekarang kau follow SOP aku. Barulah korang boleh buat duit. Okay guys. So terima kasih banyak-banyak. Nak selfie sikit? Selfie sikit. Okay. Thank you guys. Saya nak jumpa korang nanti bila koperasi siap, nanti kita boleh live stream depan secara live. Okay, malam ni saya minta maaf, kita boleh live dalam ni je dulu. Siapa yang nak join event, korang boleh join road tour. Kelas semua dah penuh kecuali Sarawak sahaja. Okay. Dan nanti bila kita buat dekat Shah Alam, kita mungkin buat lebih frequent lepas ni. Okay guys? Okay, thank you guys. Saya doakan korang profit lepas ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Okay, selamat trading korang guys. Selamat jadi jutawan. Okay, bye.